Betul. Ada yang macam Cik Rosan kata bahagian depan-depan saja kan. Yang lebih apa teknikal tu mungkin dia punya refer dengan Cik Rosan juga kan. Betul tak? Betul. So boleh Cuma outing kat situ. Cuma saya rasa apa yang Cik Ruslan buat ni tak ramai orang IT pun boleh buat, betul tak? Kalau macam website tu ramai, kalau macam Cik Ruslan very specialized and macam very specific and kecil. Macam Betul, tak macam kena hebat gila lah maksudnya, betul tak? Saya memang dia punya level dia Dia bukan pun tak boleh level buat. best. Orang India dengar pitching Cik Rosan pun tenganga lah hari tu. Tak adalah, jangan Ya gitu. ke siapa? Besyar ke India. Besyar? Bersyak. Saya tengok dia tenganga dia. Tak, dia itulah saya pun saya punya tim ada 10 orang. Lepas tu itulah dia memang banyak spesialis lah. Dengan sekarang ni yang buat master barisa semua tu lah. Jadi sebab memang dia memang kena ada spesialis lain lah. Tapi itulah hari ni saya punya perkongsian sebenarnya kita nak buat media je. Nak buat media analisis. Jadi kita tengok macam mana sebenarnya media ni orang buat analisis dan benda tu dia sebenarnya sangat powerful untuk membantu businessman, person macam itulah. Sebenarnya macam mana dia buat. Tapi saya cuba tak terlalu teknikal lah, jadinya harap semua boleh faham. Itulah kalau nak start kita boleh start lah. Okay, baca doa dulu. Tiba. Kamsati lah. Yang nak present dah baca doa. Oh, tidur ni. Okeylah, kita mulakan perjumpaan pagi ni, kita lagi baca umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana memberi ruang dan peluang untuk saya sebenarnya dalam software development ni memang banyak benda-benda yang lain yang saya buat lah. Macam tu saya buat dengan Spirit Aero ni. Spirit Aero ni dia manufacturing untuk sayap kapal terbang Boeing dengan Airbus lah. Airbus company yang tu memang yang tu sebab dia nak buat automation. Dia nak buat automation maksudnya daripada sebelum ni ada yang manusia buat ni, sekarang ni dia nak automatekan benda tu lah. Itu contohnya. Jadinya memang kalau macam tadi lah semua confuse. Sebenarnya kalau ada visitor IT nak masuk sebagai visitor, saya okey je. Sebabnya IT ni sangat besar dan sebenarnya banyak benda yang kita boleh collaborate lah. Kita tak boleh buat seorang-seorang kan. Dan macam tu lah sebab saya boleh offer sebab based on experience lah. Macam contohnya media analitik ni memang kita dah buat. Saya dah buat beberapa projek dengan gabungan agensi. Sebab tu ada banyak juga yang saya tak boleh, saya tak disclose lah. Masalah benda tu memang government punya ni lah. That is why kalau contoh-contoh tu mungkin saya ada contoh-contoh yang tidak diaplikasikan sebagai benda tu rahsia lah. Okay, dapat skrin media analitik. Ini saya nak share media analitik. Sebenarnya kita agenda yang saya rancangkan why lah, kenapa media analitik ni berguna. Lepas tu dia ada perbezaan antara media analitik dengan media monitoring. Media monitoring ni macam ada juga orang panggil media listening. Dia ada perbezaan kat situ. Lepas tu nanti saya explain juga media monitoring feature-features yang ada lah secara ringkas. Lepas tu kita tengok yang media intelligent. Dia ada beza media intelligent dengan media monitoring macam saya cakap tadi lah. Guna apa feature-features yang tools yang ada dekat media intelligent ni. Sebabnya kenapa saya banyak yang media intelligent ni pasal dia lagi banyak aktiviti di belakang. Sebenarnya macam saya rasa bagus untuk kita tahulah, maksudnya bila orang cerita big data, AI, sebenarnya ini sebahagian daripada yang
yang dibuat di belakang lah. Jadi sekurang-kurangnya kita tahulah orang cerita tu, kita boleh gambarkan sikit-sikit. Lepas tu kita buat beberapa produk review lah, produk yang ready market, yang senang, even yang nanti saya tunjuk yang murah lah sebenarnya kita boleh subscribe dan kita boleh guna untuk kita punya industri lah. Lepas tu nanti saya discuss sikit dengan benefit lah. So kita start dengan why dulu. Sebenarnya media analitik ni adalah dia proses gathering data, kita kumpulkan data tu kita analyze dan kita visualize data tu dalam bentuk yang manusia senang faham. Macam itulah. Maksudnya bila kita cerita media ni mostly memang teks lah. Teks tu maksudnya daripada news, daripada berita, daripada sosial media, Facebook, Instagram, semua, daripada blog, daripada bermacam-macam source lah dalam bentuk teks. Teks tu dia juga dengan video lah, image lah semua tu. Tapi dia punya konsep dia memang yang pertama sekali kita kumpul data tu. Data tu dia lagi banyak, lagi bagus lah sebab kita lepas tu kita analyse data tu lah. Data tu nanti kita discuss detail macam mana kita analyse data tu. Lepas tu visualization tu yang macam saya cakap yang front end tu. Nak keluarkan depan tu, kalau setakat website dia memang static je lah. Tapi bila yang ada graf boleh gerak-gerak, tekan sini keluar sini, tekan sini keluar sini, macam tu. Yang itu semua perlukan analitik kat belakang dan visualization pun dia memang lagi canggih sikit lah daripada normal website. Lepas Cik tu, Ruslan, visualize tu siapa yang buat? Your team ke? Macam hebat sangat. ya, kita buat juga. Okay. Sebab dia kalau kita kata bagi customer sebenarnya dia nak tengok yang visualization tu. Bagi Dia faham kadang-kadang dia tak nak tahu macam mana kita buat kat belakang tu. Betul. Kecuali memang dia ada researcher punya researcher punya mentality ataupun knowledge lah. And then dia akan berminat nak tahu analisis macam mana kita buat analisis lah. Okey. Kemudian kenapa benda ni perlu lah sebenarnya. Satu sebenarnya kita boleh measure, lepas tu kita boleh manage content tau. Content tu maksudnya contohnya katalah satu kementerian dia nak monitor dia punya performance, KPI dia punya performance lah. Sebenarnya macam bezanya macam agensi-agensi dia lebih berminat kepada data-data yang sahih, macam mainstream data lah. Contoh news ni sebab kalau reporter dia nak menulis tu dia punya etik dan dia kena follow. Dia tak boleh merapu-rapu yang tu lah. Berbanding dengan sosial media. Sosial media ni semua orang boleh cerita macam-macam, betul tak betul tu nombor dua. That is why kalau untuk yang macam official ni dia lebih suka pada yang lebih mainstream media lah gitu. Yang tu. Jadi lepas tu dia boleh understand trend tau. Trend tu macam sekarang ni COVID. Macam mana COVID ni dia punya trend. Makin meningkat ke apa benda, macam mana orang punya pandangan. Lepas tu trend dia menurun ke menaik, semua tu data-data yang dapat tu sebenarnya dia boleh dapat daripada media ni lah. Yang kita analyse. Itu salah satu yang kita support jugalah gabungan tu benda macam ni lah. Kemudian draft communication ni dengan business strategi ni maksudnya bila kita dah tahu insight semua tu, maksudnya kita dah tahu situasi sekarang, lepas tu kita boleh berkomunikasi terusnya. Contohnya bila ada isu yang di highlight atau raise up by individu ataupun organisasi ataupun public kan. Jadi kementerian boleh nampak ada satu yang dia kena handle. So dia akan buat press conference untuk membetulkan keadaan macam itulah. Maksudnya dia draft communication. Maknanya dia boleh communicate dengan ni apabila dia tahu daripada ground. Jadi agensi ke atau even company pun kita boleh respon cepat. Lepas tu business strategy definitely lah macam sekarang ni kan. Saya pun ada baca yang macam mana London School of Business keluarkan impact daripada COVID ni. Maksud ekonomi, how business work lepas ni. Jadi kita dah boleh, bila kita dah tahu trend dengan semua information ni, kita dah boleh predict dah next Q1, Q2, Q4 akan datang ni, apa yang akan berlaku. Jadi kita boleh plan kita punya business strategi lah. Lepas ni contohnya Zoom ni, dia punya market share dia naik mendadak sebab
orang dah semua dah pakai Zoom. Jadi kita dah boleh nampak online business ni, online communication ni, work from home ni dia akan jadi satu culture yang akan datang. Sebenarnya sebelum ni memang orang tak berminat, susah lah nak jumpa lah, nak ni juga, nak conteng-conteng, nak discuss. Tapi sekarang ni boleh dilakukan. Maksudnya nature of business pun akan bertukar selepas ni. Jadi macam mana kita boleh tahu ni? Melalui information lah, maklumat daripada alam maya ni. Kalau kita setakat call orang, berapa orang kita boleh dapat. Tapi dengan media ni, satu dunia kita dah dapat, berbilion information yang kita dapat. Jadi sebab itulah, kalau katalah individu ataupun agensi ataupun company dapat data tu, dia tengok pun dia tak boleh baca dengan berjuta-juta information. Sebab itulah kita kena analyze data tu dan kita visualize supaya dengan lebih orang faham lah, mesti faham. Yang itulah. Okey kan? Kenapa why dia ni okey Okey, kita tengok dia ada sebenarnya dia ada beza sedikit antara media intelligence dengan social media monitoring dengan listening. Sebenarnya basically dia ada 3 benda lah. Satu, kita dengar tu maksudnya kita ambil data-data yang kita nak lah di alam maya ni. Maksudnya kalau kita perlu data COVID ke data apa, so kita dengar and then kita collect data tu. Nanti kita collect, bila kita dah kumpul data-data tu, dan benda ni dia proses yang berterusan lah maksudnya. Jadi baru kita analyze data tu. Macam mana analyze nanti saya detailkan sikit dekat bawah, dekat ni lah. Macam mana introduction to media and intelligence nanti. Kemudian daripada situ baru kita buat dia punya relationship, engagement lah antara ni dengan topik ni, isu ni dengan ni, apa dia persamaan, apa benda yang kita boleh grupkan, kategorikan, kita buat profiling setiap isu tu lah. Maksudnya, contohnya isu COVID. Golongan mana yang banyak terlibat? Kawasan mana yang banyak berlaku? Macam itulah. Jadi, bila katalah kerajaan yang dia nampak benda tu, bila dia dapat insight tu, maksudnya dia dalam report dia, sebenarnya golongan-golongan yang betul-betul terlibat, yang impact yang paling tinggi adalah B40. So jadi dia boleh plan, maksudnya okey bajet kena banyak kat B40 pasal B40 lah impact betul-betul impacted daripada COVID-19 ni. Contoh macam itulah. Tu analyze yang kita bagi, lepas tu engagement yang macam saya kata dia punya correlation tu. Relationship antara satu perkaitan antara satu benda dengan satu benda. Tapi untuk media monitoring dia buat 2 tu aja di bawah tu. Dia dengar, dia ambil semua komen apa nak, lepas tu analyze, lepas tu dia visualize. Dia tak ada buat macam analisis untuk perkaitan macam saya cakap tadi. Yang profiling yang detail lah. Maksudnya ini berkaitan dengan ni dengan ni tu. Yang itu dia macam dia lagi dalam lah untuk yang media intelligence. Cik Roslan. Cik Roslan. Saya pun ada analisis juga sebenarnya. Okey. Yang paling teruk COVID-19 ni yang terjejas adalah majikan SME macam kita orang ni. Betul. Setuju. Tapi saya boleh post dekat Facebook je lah. Dia sebenarnya boleh share, sebab semua orang impact ni sebenarnya ni. Sebenarnya semua impact. Dan boleh tak Cik Roslan tukar sikit analisis tu bagi dekat government, dekat SME dan kita orang ni. Okey nanti. Sebenarnya package prihatin tu I tengok dia banyak bagi dekat government servant dan hak pekerja lah. So macam business owner ni macam tak ada solution sangat. Faham tak? Dia perasan tak? Kalau saya tengok lah kan. Kalau saya tengok sebenarnya apa yang kerajaan buat ni sebenarnya negara-negara maju juga buat tau sebenarnya. Dia dah buat analisis, cuma dalam kita ni sebenarnya kerajaan dah tengok orang lain buat macam mana dan kita pun buat macam mana. Dia orang problem macam Itali. Itali ni dia punya central bank dia sebenarnya bukan control by government tau. Dia macam satu entiti lain. Sebab tu Itali dia memang susah nak buat nak impose polisi tau. Sebab tu dia susah. Sebab tu yang dengar dia itulah yang tu daripada analisis yang saya baca lah. Jadinya sebenarnya kita ni tak semua impact, saya pun impact. Walaupun kata kita ada projek, orang tak bayar. Semua close down ni macam Spirit Aero. Suddenly dia kata okay keep on hold. Sebab industri airline memang dah tenat. Sebelum tu dia ada problem macam Boeing
373. Kosong. Lepas banyak tu. Jadi order untuk Boeing dah kurang. Benda-benda macam itulah. Kena pula COVID jadi semua airline down. Jadi ordering untuk benda tu, benda itulah. Jadi dia akan impact. Walaupun katalah ada kerja di tangan, tapi belum tahu orang bayar. Walaupun ada projek besar, tapi belum tahu projek tu akan disambung. Macam tu. Dia punya impact sebenarnya global. Dia semua. Sebab tu contohlah, kita nak buat bisnes dekat luar. Luar pun sangkut. Duit tak ada. Tapi kita nak buat sebab tu, kerajaan mengeluarkan satu dana yang besar untuk pump, pertama sekali sebab yang impact adalah rakyat ni. Sebab tu nak tak nak dia kena bangun rakyat. Untuk rakyat hidup. Lepas tu dia collaborate dengan bank tu untuk sistem loan tu pada saya lah. Sebab loan tu, kalau saya tengok, dia kerajaan guaranteed 80% tau. Maksudnya risk kepada bank adalah 20%. Mana kalau kita pinjam, kita tak bayar, kerajaan bayar. Jadi sebenarnya itu memudah cara untuk kita mendapatkan loan. Lain cara tak ada sebab kerajaan nak bagi setiap MNC grant lah dia tak ada that capacity lah. That is why dia collaborate dengan bank. Saya rasa macam itulah, kita nak tak nak memang kita kena study balik daripada mana kita boleh chip that facilities lah. Sebab tu saya dengan staff saya suruh dia hadam semua. Segala bantuan yang dia boleh tap dia ambil. Tak kira lah apa benda yang bantuan-bantuan tu kita kalau tidak nanti kita akan tunggu dan lihat memang sebenarnya end of the day kita tak dapat apa-apa lah macam tu. Sebab kek tu tak besar jadi semua orang berebut. Macam saya rasa sekarang ni kita sama-sama kita tengok mana satu benda yang kita boleh buat. Loan pun loan lah sebab loan yang akan dia offer ni saya rasa lebih fleksibel lah, lebih itulah. Dan nak tak nak memang kita tap sebab ada satu ni lah yang dia kata kenapa kerajaan buat plan ni moratorium 6 bulan. Sebab 6 bulan onward dia punya katalah even dia kata pertengahan Mei ni boleh balik kerja. Maksud saya cakap tadi lah bila orang balik kerja kita buka pun belum tahu lagi orang yang dah impact sebulan tu sebenarnya dia boleh recover dan boleh ni. Gitulah. Jadi sebenarnya penyusunan semula lepas tu cari facilities yang boleh support kita punya business untuk recover 3 bulan and then 6 bulan boleh berdiri sendiri tu memang perlu lah. Itu pendapat saya lah sebenarnya. Sebenarnya bantuan tu dia indirect. Direct memang tak ada. Sebagai business owner kita perlulah juga study dan juga ambil peluang ni lah. Janganlah harapkan macam brain pula pasal kita business owner kan takkan betul. Kita punya mentality sama macam pekerja kan yang direct je kan. Kita indirect so kena nak tak nak pinjaman tu lah salah satu cara dia tapi rendah juga 2% saja kan interest dia. Tapi itu mungkin boleh satu sesi lah dengan Cik Kamsani ni sebab saya rasa dia punya kontak mesti ada source duit tu ke mana Cik. Betul tak? Jangan. Betul. Feature sebab Cabinet Secretary ni dia sebenarnya dia memang work closely dengan SSM dengan saya rasa lah sebab benda-benda tu information tu dia mesti berkaitan dengan persyarikatan. Itu macam mana? Kena study dulu tu benda tu kan. Tapi adalah study sikit. Kebanyakannya memang untuk SME ni indirect sebenarnya kan. Bolehlah nanti kalau esok memang saya punya sesi pun kalau ada ruang bolehlah share sikit secara Alhamdulillah. Aisyah sini ada tak? Aisyah tak ada. Aisyah dia tanya pasal APF kan. Saya dah dapatlah jawapan dia. Okey, teruskan Cik Roslan. Okey. Contohnya bila dia orang buat macam ada available produk semua ni, macam mana dia buat social monitoring, dia macam itulah. Maksudnya dia ambil semua data tu, lepas tu ditunjukkan siapa yang paling popular mention, siapa yang macam mana dalam, lepas tu dibentuk dalam statistik lah, interaction, engagement, setiap yang dikeluarkan positif ke negatif. Contohnya kalau nak test, katakan Dr. Kasih keluarkan satu copywriting ke ataupun apa benda yang kecil-kecil dan maksudnya kita boleh monitor lah daripada kita punya post tu berapa banyak yang positif, berapa banyak yang komen positif, berapa banyak yang negatif, contohnya tu.
Lepas tu sebab benda tu semua kalau kita tengok, takkanlah kita kira satu-satu. Ataupun kita boleh gunakan macam insight punya reporting, macam Google ada dia punya insight reporting kan. Lepas tu sama Instagram ada semua ada, memang betul. Tapi bila dia cross account, contoh macam tu, macam mana kita nak tahu orang cerita pasal kita tapi dalam akaun lain? Tak boleh kan? Maksudnya macam itulah. Jadinya macam tools macam ini dia ambil data daripada cross account lah, cross channel. Dia sebenarnya macam itulah. So kalau saya tengok sebab kenapa saya sebenarnya sebanyak tengok yang Brand24 ni sebab dia simple, senang orang faham. Lepas tu dia murah. Kemudian dia bagi trial 14 hari. So boleh try. Macam itulah. Kita tengok dia sangat simple macam inilah. Maksudnya kalau kita tengok ini yang macam saya ambil tadi lah. Kemudian macam ni lah, kita boleh tengok kita punya komen ini semua tu. Lepas tu dia ada dia punya sentimen juga kat situ, positif negatif kat sini. Maksudnya AI dia ni dia dah bacakan terus setiap statement tu positif ke negatif. Dia dah kita baca tu dia dah tu. Jadi lepas tu bila dia dah ada positif negatif tu kita boleh ada statistik lah berapa banyak negatif, berapa banyak positif. Macam itulah. Kemudian itulah kalau ada orang komen kita punya produk contohlah kan. Jadi dia cakap tak okey lah. Jadi kita akan dapat alert lah. Ada orang komen kita punya servis tak okey. Jadi bila kita tahu lagi awal tu, jadi mungkin kita boleh contact dengan tu daripada dia viral kan negatif komen pasal kita ataupun pasal kita punya produk ataupun pasal kita punya servis tu lagi besar. So kita cepat-cepat counter dia. Oh sorry ke apa benda lah, mungkin silap misunderstanding macam itulah. Kemudian itulah. Ini memang dalam bentuk yang kita boleh baca semua apa benda yang inilah yang orang kata semua. Kemudian marketing pun kita boleh inilah. Kalau lagi banyak engagement, saya rasa lagi banyaklah future business yang kita boleh dapat. Dia boleh buat yang inilah. Okey. Kalau kita tengok customer dia, Uber pun pakai, IKEA, maksudnya brand-brand yang bagus-bagus juga yang pakai. Maksudnya maknanya even brand yang strong pun dia still juga pakai tool-tool macam ini. Jadi yang itulah. Okey. Jadi yang ini adalah media analitik punya inilah. Sekarang ni kita sendiri kita memang ada produk lah. Kita ada modulus analitik. Macam itulah. Di samping kita buat untuk yang custom, katakan user nak macam ni, tapi kita ada built-in punya ni lah. Macam memang kita ada data yang kita collect hari-hari, dan analytics pun dah ada. Sebenarnya macam saya cakap tadi lah, bila analitik ni dia macam terutama kita punya customer ni memang bila agensi dia memang nak reliable punya information, sebab tu news adalah pilihan utama lah. Sebenarnya kalau news tu sendiri, dia banyak benda yang kita extract tau. Sebenarnya macam itulah dia, siapa yang keluarkan news, siapa yang terlibat, apa benda yang dia cerita, di mana berlaku, bila dia berlaku, kenapa dia berlaku dan macam mana berlaku, semua data-data tu sebenarnya ada di dalam news. Macam itulah. Manusia kita boleh baca, kita faham lah, oh sebenarnya dia berlaku dekat KL pukul 10 malam. Sebenarnya tapi bila dia banyak sangat kan, memang kita pun boleh tak nak ini contoh dia macam mana kita extract information. Dalam cerita ni segala contoh dalam cerita ni siapa yang diceritakan? Sajat lah. Kemudian kat mana dia ni? Dia di Mekah. Apa isu dia? Oh dia pakai tudung. Lepas tu bila dia berlaku? Februari 3 hari bulan. Pukul 11.20 malam. Siapa yang mereportkan berita ni? Free Malaysia Today. Macam itulah. Sebenarnya lepas tu Sajat ni, nama Nur Sajat ni sebenarnya nama betul dia siapa? Muhammad Sajat Kamarul Zaman kat bawah tu.
Sebab kita boleh buat alias lah maksudnya. Kadang-kadang orang bagi samaran tapi kita aliaskan nama betul dia ni. Jadi bila intelijen ni, kita boleh dapat Nur Sajat sebenarnya, oh ni nama betul dia. Macam itulah. Sama macam ni yang Aisyah. Kita boleh tengok kan. Saya tak tanda lah supaya masing-masing boleh agak. Ni Aisyah Group punya cerita. Sebenarnya apa cerita dia? Oh dia ada Burberry scandal. Itu cerita yang dia nak highlight. Berapa hari bulan? 4 hari bulan berita ni berlaku. Siapa yang memberitakan? Sos mana? NST. Sebenarnya macam korporat dia akan tengok benda ni, ini berita yang ni lah. Jadi macam mana dia nak handle ni? Mungkin dia keluarkan press conference. Maksudnya sebenarnya Burberry scandal ni sebenarnya dalam siasatan lagi kita tak confirm sebab benda-benda ni semua menjatuhkan imej sesuatu organisasi yang besar. Macam itulah. Even selebriti pun sama juga. Kalau keluar news dia tu, kalau dia tak counter balik, kemungkinan dia punya reputation akan jatuh lah. Jadi dia macam orang-orang ni, dia image sangat penting lah. Jadi dia kena alert dan dia kena respon dengan cepat. Which is kalau zaman dulu sebenarnya corporate com setiap agensi ni, dia ada satu aktiviti pagi, dia akan beri surat khabar, dia baca, lepas tu buat paper cutting. Kalau ingatlah paper cutting tanpa ni news hari ni berkaitan dengan kita apa benda nak jawab, mungkin keluarkan panggil reporter balik buat press conference macam itulah. Tapi sekarang ni dengan tools dengan analitik semua ni, dengan media intelijen ni, benda tu semua dah automate. Ni lagi senang untuk faham lah. Maksudnya daripada news tu, kita ambil dia punya organisation, siapa, position siapa, lokasi dia, siapa orang dia, topik. Topik dia bukan title lah. Maksudnya AI ni, dia dah boleh fikir cerita ni berkenaan apa macam tu. Kemudian dari data-data ni semua, barulah kita buat relationship. Contoh topik COVID. Dengan data yang banyak tu, cerita COVID je banyak ni. Lepas tu apa relation dengan benda-benda lain lah. Topik ni, katakan COVID, dia ada relationship dengan berkaitan dengan ekonomi. Berkaitan dengan cybercrime. Berkaitan dengan social crime, physical crime, macam itulah. Okay. Jadi kalau kita boleh baca tu satu, okey. Dua, okey. Satu hari kita boleh bawa banyak news kita boleh baca. Tapi kalau satu hari sebenarnya beratus-ratus news dan data yang ada. Lepas tu macam mana kita nak consolidate kan? Maksudnya kita nak macam tu lah, kita nak buat profile setiap satu. Sebab yang inilah sebenarnya effort yang manusia tak boleh buat, yang memerlukan AI lah, artificial intelligence. Maksudnya ada satu robot yang fikir macam manusia, yang buat tanpa tidur, tanpa penat. Macam itulah. So, itulah tujuannya. Benda-benda ni sebenarnya kita automatekan semua daripada data, collect data, kita kumpulkan data, lepas tu kita proses data tu, lepas tu kita buat tadi macam saya cakap tadi lah, kita buat correlation ni dengan ni, kaitan dia. Kemudian, barulah kita keluar gambar macam yang tadi visualization. Sebenarnya orang nak tengok, macam user dia nak tengok yang depan tu je lah. Maksudnya dia akan tengok daripada gambar-gambar tu lah, statistik apa semua tu. Okay. Sebenarnya dia macam, ini sajalah intro ni, kita punya tools ni, inti dia buat analisis tu, sebenarnya kita consolidate dengan semua news tu dalam satu page. Ni, okey. Ya. Saya tengah tak masuk dalam session Cik Roslan ni. Sekarang ni ada zooming. Wah. Wah, Cik Amin projek besar. Ambil referral ke apa tu? Sekejap. lah yang activator lah biar dah endorse. Wah, si teruk kat depan dia bagi referral. Power. Aduh. Reference apa tu? Sorry. Okey, Cik Roslan teruskan. Okay. Ni live Oh, ada live Okay. Tak adalah. Okay lah, maksud saya macam tu dah tadi. Sebenarnya instead of sekarang ni bila kita dah intelijenkan benda tu, daripada dia nak buka satu-satu, dia dah buka website ni, klik ni, berita ni. Jadi kita dah consolidatekan semua, kita aggregatekan semua news dalam satu page. Dashboard dia, mana kalau dia nak baca Mr. Today, dia klik, semua Mr. Today punya news keluar kat bawah tu. Dia scroll lah, dia nak apa semua tu. Lepas tu start online. Malay Mail, apa benda semua tu lah. Mana dia tak perlu lagi buka Malaysia Kini punya website, baca. Lepas tu nanti cari pula Newsweek Time. Kita dah consolidatekan semua tu lah.
Itu satu yang kita nak mudahkan customer lah. Kemudian dari situ memang kita buat yang macam saya cakap analitik tadi lah. So maksudnya data-data tu kita dah kumpulkan semua, berapa banyak yang di bawah health. Health ni siapa yang bercerita pasal health ni dan sebelah tu apa benda. Dan setiap satu klik tu dia akan berubah di sebelah tu lah. Maksudnya dia dah ada, belakang tu dah ada dia punya relationship antara news dengan orang, dengan siapa, apa pangkat dia, lokasi dia kat mana semua. Lepas tu setiap sentimen yang dia keluarkan tu kita dah kira lah mana satu positif, mana satu negatif dan ada. Jadi sebenarnya itulah. Contoh dalam kes ni, tengok yang Becky Insia punya blog, apa dia cerita pasal Nadia. Maknanya source dia adalah Becky Insia punya blog. Tapi dia cerita pasal turn end. Itulah. Okey, ni kalau kita nak buat ni, contohnya macam saya cakap tadi, kita buat macam product review untuk contoh-contoh produk yang ada. Saya dah buat satu contoh yang kreatin tadilah. Yang tu satu projek lah, satu case. Sebenarnya kalau kita tengok daripada sini, sebenarnya macam dia orang ni Brand 24 ni kau punya projek ke ataupun website lain ni? Ini website lain. Yang ini produk-produk yang ada. Tapi betul cakap yang ni media monitoring. Contoh media monitoring lah ni. Contoh media monitoring. Nanti kau tunjuk dia projek kau, macam mana dia punya yang tadi tu modulus. Yang modulus tu. Okay. Modulus tu semacam saya cakap tadi, setakat ni kita tak publickan lagi. Yang ni saya tunjuk ni yang publicly boleh access. Macam ni sebab dia bagi 14 hari punya trial loh. You just register, masukkan email address dan boleh play around. Dia senang lah maksudnya. Contohnya saya buat satu lah. Saya nak tengok dia, saya nak analyse pasal prihatin je. So dalam prihatin ni sebenarnya, kita tengok cerita overall dia banyak dalam masa yang ni saya tengok 30 hari. Dalam 30 hari ni, memang banyaklah cerita pasal tu. Daripada Twitter ada ni, daripada news, Instagram, Facebook tadi saya try connect ada isu dia tadi dia tak boleh dapat data tu. Dia daripada news berapa, video ni daripada YouTube, forum apa semua ni, daripada website ni. Jadi yang maksudnya tadi, bila kita cakap tadi kalau macam cakap lah, kalau beza cikgu doktor tanya tadi website kan. Kalau website dia akan static lah, dia tak ada macam ni. Ini dah jadi macam custom develop data visualization macam cakap tadi. Yang ini memang UI punya development lah. Dia jadi macam analisis. Kalau dia memang macam website tapi dia adalah sistem data visualization tadi. Jadi kita tengok sebenarnya Preti ni dia makin sebenarnya rakyat dah cerita lah. Kerajaan kena keluarkan satu package yang perhatian rakyat. Tapi bila dia hit adalah makin lama makin dan kita boleh analyse. Kalau kita klik ni kita nampak lah. Dekat hari tu apa yang dicerita, siapa yang cerita, semua tu lah. Benda semua yang akan keluar lah. Sebenarnya kita boleh baca ni. Lepas tu kita boleh tengok analisis dia kat belakang. Robot semua boleh baca dalam pelbagai bahasa. Melayu, Indon, apa semua, Jawa ke. Dia boleh compile buat analisis. Dia setakat ni dia macam yang bila dia buat untuk monitoring ni dia lagi senang maksudnya. Sebab tu bila dia buat macam ni dia boleh support banyak bahasa. Sebab dia kalau bahasa teknikalnya dia rule based punya ni lah. Kerana dia tag tu semua tu. Tapi kalau macam untuk intelligent ni, dia memang kita kena buat dia panggil model lah dalam kes ni. Yang tu memang macam sekarang ni kita dah support English macam kita punya ni lah. Dan dalam masa terdekat kita akan support BM. Lepas tu dia akan pergi ke Chinese itulah. Yang tu memang ongoing proses lah.
Okey, serata yang tu, kemudian kemudian satu lagi Zaro, mention berada ada banyak lah sebenarnya. Cuma Zaro ni saya minat dengan dia pasal kemudian dia boleh sebab dia dah boleh produce very good punya ni lah, very good punya report sebenarnya. Saya buka dia punya report sekejap. Okey, ni satu lagi player. Okey, macam ini. Maksudnya dia akan keluarkan satu report yang ni lah. Ini analis akan buat lah, tapi daripada data-data yang dia dapat tu. So dia akan keluarkan report yang macam ini. Maksudnya daripada data-data tadi dengan analisis yang dapat tu, report-report yang dikeluarkan ni yang lebih dipahami oleh manajemen lah, manusia lah macam tu. Report-report yang daripada saya tu saya tak boleh dedahkan lah macam yang boleh didedahkan mana-mana yang publicly available lah. Okey, contohnya macam ni kan. Maksudnya kalau data-data yang kita tahu tu macam management ni ataupun kita boleh baca dalam bentuk macam ni lah, statistik, graf, berapa, apa tu komen-komen. Ni semuanya data-data daripada media. Dah boleh come out dengan macam ni dan kita boleh segregatekan contohnya daripada industri impact, e-commerce. Benda-benda macam ni lah. Ini masa saya cakap tadi, maknanya bila kita buat analitik tu, kita akan kumpulkan data-data tu, kita segmentkan lah. Di e-commerce, insurans, bank. Yang analitik yang kita buat lah. Ini contoh-contoh report yang dia orang boleh keluar daripada media. Ini masih lagi simple report lah. Ada report lagi yang lagi komprehensif lah sebenarnya. Okey. Mention lebih kurang juga mention sebab dia banyak buat monitoring. Lepas tu last sekali saya rasa benefit je lah. Benefit macam saya cakap tadi lah. Kalau kita tahu insight, sebenarnya kita kenal kita punya kompetitor. Jadi bila kita kenal tu, maksudnya kita sebagai businessman, kita tahu kompetitor kita ada produk, kita tahu siapa produk kompetitor dan apa punya tu. Dan kalau kita person ni macam politician, celebrity. Orang dia boleh tahu siapa compete, apa masalah dia dan apa pandangan orang kepada dia lah. Macam kalau lead generation ni macam sebenarnya kita tahu detail communication dekat alam maya ni. Contohnya dia orang cerita pasal apa. Jadi daripada information ni sebenarnya kita boleh tap dan kita boleh convert dalam menjadikan business opportunity. Contohnya dia discuss sekarang ni, susah lah. Hidup makin susah lah, ni. Cubalah semua ni boleh online. Macam itulah. Maksudnya tadi, kita tahu, semua benda ni cuma kita punya produk, kita boleh online kan. Sebenarnya kita dah boleh tap new business. Gitu lah. Macam itu yang lead generation, macam kita ahead daripada public ni. Maknanya dia baru bercerita dan kita kena ahead, mana kita dah fikir ke depan macam mana kita nak solvekan problem dia dan convert dalam business punya opportunity. Lepas tu untuk build good PR ni, public relation ni macam itulah. Bila kita tahu komen apa semua, dan kita boleh immediate respond dan kita boleh contain isu-isu tu lah. And then lepas tu customer experience macam tu lah. Kalau kita dah ada tu, sebenarnya kita boleh consolidate semua isu tu dan kita boleh study untuk penambahbaikan dalam kita punya servis ataupun produk ke apa semua tu daripada komen-komen yang kita dapat tu, komplain ke komen daripada tu lah. Saya rasa untuk slide yang tu je lah. Saya rasa tak ada
Harap-harap boleh faham sedikit media analitik ni. Okey. Saya cakap seorang-seorang lah ni. Sebab semua mute. Oh, okey. Ada. So, Okey, okey, kita semua nak dengar. Dengar see? le. Bushu dah nak dengar tu, Jangan bushu. risau. Bukan cakap seorang-seorang. Ada. Okey. Ada. Soalan. Okey Lan, Jawapan nak tanya kepada balik yang soalan-soalan. tadi. Lan, okey, nak tanya pasal yang apa tadi product review tadi kan ada 3 brand24.com. Zandro mention itu apa media monitoring atau intelijen? Kalau Brand24 tu dia memang media monitoring. Okey, Brand24 media monitoring. Dua tu dah. Zandro tu dia dah buat intelijen lah. Dia dah buat intelijen. Lah. Sebab tu bila katakan macam Zandro tu dia kena project base. Dia bukan boleh subscribe macam bayar bulan-bulan sikit-sikit. Dia memang itu dia punya orang ni dia punya report ataupun subscription ni boleh sampai ratus ribu lah. Dia sebagai contoh satu tu yang apa pakar Malaysia tu Dr. Feroza nama yang buat coronatracker.com tu kan. Itu salah satu media analitik lah yang buat graf pattern COVID-19 tu. Okey. WHO recognize dia. Dia akan buat analytics dia macam ni. Dia ada satu macam saya kata tadi, dia media monitoring ni kalau cerita tadi macam media lah. Macam dia sebenarnya dia collect data-data tu dia bukan daripada sosial media apa semua tu. Dia ambil daripada data-data yang genuine. Kemudian data-data tu dia collect, daripada data tu dia buat visualization. Macam saya kata tadi lah. Dia visualize supaya orang faham. Sebab tu katakan sebab kalau katakan dia dah buat analitik, dia boleh buat simulation, dia boleh predict lepas ni macam mana jadi. Tapi sekarang ni dia buat tracking tu, maksudnya hari ni berapa, besok berapa ni, macam tu dia tracking biasa lah. Sebab tu kalau baca dia orang punya plan, grup ni punya plan, dia akan next project dia akan buat kat situ, dia akan buat simulation. Sebenarnya saya punya data scientist memang invited untuk dalam grup ni. Cuma masa tu kita orang sibuk, macam saya cakap tadi kita orang busy tu, jadi kita tak sempat nak dia orang tak sempat nak join lah. Tapi memang daripada awal memang dia sebenarnya daripada Januari dia dah start scout around lah, dia nak cari siapa ni, dia akan bagi-bagi macam tu lah. Sebenarnya macam itulah dia buat. So next step dia baru dia akan buat yang tu saya cakap tadi, predictive analysis tu, maksudnya dia akan buat prediction lah. So mana daripada graf tu, graf COVID sekarang ni tengah naik kemuncak sampai April dan mungkin dia akan menjundan. So mana pattern tu dia boleh baca lah daripada itu next project dia. Dia tengah buat ke arah tu lah. Sekarang ni dia memang monitoring je. Okay. Dia tracking tu maksudnya dia ambil lah. Macam tu. Dia sebenarnya banyak dah tracker yang ada dekat luar sebenarnya. Dah buat yang live, memang ada beberapa tracker lah. Macam itulah. Sebenarnya dan ada juga website, ada juga team yang dah buat simulation. Macam itulah. Saya pun dah tengok lah yang dia buat simulation tu. Macam mana secara mungkin pandangan Cik Roslan lah. Kalau daripada yang COVID sekarang ni, patternnya ataupun jangkaan pada pattern dia macam mana? Yang kritikal sekarang ni agak-agak dia sampai bila? Daripada graf, daripada simulasi yang Cik Roslan buat je lah. Nak tahu saya, juga. Macam kita masih lagi masih lagi tak ke arah tu lah contohnya. Tapi macam Singapura sebab tu kalau Awani baru ni dia keluarkan ada yang tracker kan, macam apa ni, sebab Singapura dia buat satu inisiatif, semua orang kena install dekat dia punya mobile phone tracker tu dan enablekan Bluetooth. Dan Bluetooth tu sebab dia nak buat yang social distance tu, maksudnya bila kita punya phone ni dekat dengan orang yang sesiapa, dia akan alert. Jadi orang tu kalau katakan maksudnya dia nak dapat siapa yang berdekatan dengan dia.
Jadi benda tu data tu dia automatik dia akan hantar dekat database lah. Automatic capture data tu lah. Betul. Pakai Bluetooth. Bluetooth dia memang kena on lah. Dia akan automatik dia akan baca surrounding dia. Gitu. Jadi benda tu dia bila auto tu, data tu dia live tau. Bila live tu, dia dah boleh buat apa ni? Dia dah boleh buat satu, dia buat tracking dan satu dia dah buat simulation. Maksudnya contohlah, kan saya balik rumah. Sekeliling saya ada siapa? Anak saya ada 7 orang. So, jadi kalau setiap orang tu dia dapat tahu dan contohnya dia dah labelkan, saya nombor A. Anak saya A1, A2, A3 dia. Lepas tu setiap orang tu, contoh anak saya keluar, pergi tempat lain, A7 ni, dia akan berhampiran dengan siapa pula. Jadi kalau dia nak trace sebenarnya, daripada kata saya, bila saya positif, jadi dia trace, dia punya possibility adalah A1 sampai A7. Macam itulah. So A7 tu, dia tengok pula, ada tak A7 ni keluar? Kalau A7 ni positif, ada tak dia keluar? Dan siapa surrounding dia? Kiranya dia tahu siapa kontak lah. So boleh buat macam track record siapa kontak dia, history semua lah tu kan. Betul. Dan sebenarnya dia dah masukkan dalam geopartial. Geopartial ni maksudnya dalam bentuk map tau. Dia dah boleh map satu Singapore dekat mana lokasi berapa macam tu lah, orang bergerak lah apa semua. Dia dalam bentuk yang macam real time punya data. Data tu termasuk dan dia boleh buat prediction. Kalau nak saya boleh share lah dia punya Singapore punya lah. Sebab dia memang government punya inisiatif. Jadi memang awal-awal dia dah develop benda tu, dia push macam itulah. Jadi sebab maksudnya dia guna GPS dekat dalam telefon lah untuk detect. In fact kalau government, kalau dekat dia punya central monitoring center tu, dia boleh nampak lah semua rakyat dekat mana, betul? Tapi dia tujuan dia bukan dia nak monitor tu. Tujuan dia cuma nak ni lah. Dia nak history tu lah, contact history lah kan. Yang macam itu kita tengok yang visual A, B, C tu, dia nak contact yang B ni lah sebenarnya. Untraceable punya contact ni lah kan. Betul. Sekarang ni apa yang kerajaan kita buat, dia call lah, pergi jumpa, interview, dia dapat. Dia pergi mana? Dia pergi Kenduri. Tapi kita tak tahu Kenduri tu siapa. Yelah, data gathering kalau yang macam Malaysia buat sekarang ni lambat lah. Kalau dengan Singapura tu semua automated lah. Tapi kita tak compare Singapura, tak boleh rakyat dia berapa orang. Lepas tu dia punya dia dah buat automatic dalam bandar. Tapi rasanya lagi cepat tak kalau katakan implementation macam tu kan? Dia ada satu orang ni lah, dia try nak bawa ke Malaysia lah. Sebab itu pun macam KJ hari tu pun nampak macam ada announce something on the tracking ni rasanya to be implement. Tapi tak nampak lagi on this initiative lagi sebenarnya, betul? Betul. Okay lah. InsyaAllah lah rasanya kita boleh. Kau ada apa-apa lagi? Ya? Tak ada kot. Tapi menarik lah. Menarik Lan, apa benda yang kau buat ni Lan? Tak adalah, boleh. Harap boleh faham lah sebab yalah, benda ni dia. Menarik. So ada tak clear ke? Nak perlukan penjelasan So far clear. So boleh betul Okay, mana si Kamsani? Kamsani tak ada ke? Makan. My God. Okay. So nanti diorang upkan recording ni kot. Diorang up dekat dalam ni, mungkin ada soalan lepas tu pada siapa yang tak ada. Okey lah, tak apa. Itulah. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih. Salam. Salam.